Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah agenda Awani malam ini bersama saya Zulfitri Yusof. Malam ini kita bercerita mengenai projek kapal tempur pesisir pantai LCS yang rentetannya cukup panjang. Di mana kalau disingkap semula, kalau kita lihat daripada asal dan juga latar belakangnya, projek LCS ni bernilai banjirnya besar, 9.128 bilion ringgit. Dianugerahkan kerajaan melalui Kementerian Pertahanan pada tahun 2011 dan sejumlah 6 bilion ringgit sudah dibayar bagi tujuan pembinaan ke-6 kapal berkenaan secara serentak. 2019, projek ini dihentikan dan siasatan dilakukan. Ini berdasarkan daripada punca masalah kelewatan projek tersebut. Ini berdasarkan daripada laporan audit tahun 2019. Namun pada tahun 2020, Jemaah Menteri telah membuat keputusan untuk meneruskan projek ini demi kepentingan khususnya kepada TLDM, di mana Kementerian Pertahanan telah membuat kajian mendalam terhadap semua aspek projek itu dan menurutnya pada ketika itu Jemaah Menteri mendapati lebih banyak kebaikan dan juga keuntungan yang diperolehi kerajaan serta rakyat dengan meneruskan projek itu. 2021 November lepas, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamsuddin Tun Hussein telah menegaskan bahawa kapal LCS yang pertama akan diterima pada tahun 2025. Mari kita bincang perkara ini. Saya bersama dengan saudara Herizal Hezri, merupakan Ketua Eksekutif ISIS Malaysia. Terima kasih Herizal kerana sudi bersama kami pada malam ini. Pertamanya, memahami projek ini satu dan kenapa ianya adalah keperluan semasa pada ketika ini. Meskipun lambat disiapkan, tetapi melihat pada konteks negara ini negara maritim, keperluan kita untuk memiliki dan juga menyiapkan projek ini dan juga meneruskannya. Terima kasih pertama sekali menjemput saya memberikan sedikit komen tentang perkara ini. Saya rasa untuk membuka bicara malam ini, eloklah kita lihat latar belakang Malaysia sendiri. Seperti yang telah pun saudara nyatakan bahawa kita adalah negara maritim. Kertas putih pertahanan atau Defence White Paper dengan jelas sekali menunjukkan bahawa ataupun menyatakan bahawa kita adalah negara maritim. Yang keduanya adalah kalau kita lihat daripada segi kita punya exclusive economic zone EEZ, di mana termasuk kawasan maritim kita, exclusive economic zone untuk Malaysia ini adalah lebih besar daripada tanah di Malaysia ini ya. Jadi tentu sekali kita nampak bahawa kita harus mempertahankan maritim kita harus meningkatkan keselamatan daripada segi maritim kalau kita mahu bergerak untuk menjadi negara yang lebih maju dan aman. Yang ketiganya adalah kalau kita lihat daripada segi border ataupun sempadan kita dengan negara-negara jiran kita, sempadan kita dengan Thailand, Indonesia dan juga Brunei itu cuma separuh je daripada segi kilometer berbanding dengan sempadan maritim kita di sekeliling Malaysia. Jadi berdasarkan konteks ini tentu sekali kita faham bahawa apa sahaja usaha untuk meningkatkan kapasiti maritim itu adalah satu usaha yang sangat strategik untuk Malaysia. Apabila kita melihat kepada LCS ini, ia merupakan satu usaha untuk membina kapal yang nombor satu, kapal ini adalah agile. Jadi dia ni senang untuk manuver dan dia bukan sahaja boleh digunakan untuk pertahanan, tetapi dia juga boleh digunakan untuk tujuan pemantauan. Yang keduanya, kapal LCS ini juga mampu bergerak dengan lebih jauh dan lama di perairan ya, berbanding dengan kapal-kapal yang kita adalah pada masa ini. Jadi tentu sekali meningkatkan ataupun dengan adanya kapal-kapal LCS ini, ianya akan meningkatkan capability kita dari segi pertahanan dan juga pemantauan kawasan perairan kita. Tetapi ada satu lagi faktor yang tak berapa ramai orang bercakap, bahawa sebenarnya apabila kita mula membangunkan ataupun kita mengambil inisiatif ke dalam projek LCS ini, apa yang kita dapat daripada segi negara adalah kita dapat mempertingkatkan kapasiti kita daripada segi teknologi dan juga daripada segi pemahaman pembinaan serta juga maintenance, overhaul untuk kapal-kapal. Ini bagi saya adalah suatu perkara yang sangat penting kerana kita memerlukan kepakaran ini di dalam Malaysia untuk kita terus menjadi rakan strategik untuk negara-negara serantau. Jadi ada banyak perkara bagi saya kenapa projek LCS ini adalah penting. Daripada segi strategiknya,
kerana Malaysia itu adalah negara maritim, juga melihat ke hadapan bagaimana ia dapat mempertingkatkan pengetahuan kita di dalam bidang ini yang tentu sekali akan menjadikan kita seperti yang saya katakan negara yang lebih strategik di rantau ini. Harizal, tapi sudah pasti projek ini diherutkan dengan berbagai perkara. Persepsi umum itu mungkin satu perkara yang berbeza dengan matlamat besar dan juga idea besar yang mahu dibawa daripada projek kapal ini. Kita bukan cerita pasal 6 kapal saja, tapi kita bercerita mengenai aspek maritim, kita bercerita mengenai keupayaan capability kita dalam aspek kepakaran dalam hal-hal kejuruteraan dan sebagainya. Justru apa yang sebenarnya naratif yang perlu diletakkan apabila kita bercerita mengenai projek ini dan juga naratif yang perlu difahami oleh masyarakat umum secara keseluruhannya? Saya rasa ada dua perkara di sini. Yang pertama sekali adalah isu urus tadbir. Dan bagi saya ini adalah satu isu yang penting. Tidak kiralah sama ada ianya LCS ataupun apa sahaja projek yang dibangunkan oleh kerajaan, kita harus mempunyai sistem urus tadbir yang baik. Jadi saya rasa apabila saudara berkata tentang persepsi masyarakat pada hari ini, mungkin persepsinya itu adalah lebih banyak diberatkan kepada hal urus tadbir. Dan saya setuju bahawa kita harus meningkatkan kebolehan urus tadbir kita di Malaysia supaya apa yang kita mahu buat itu kita dapat buat dengan baik dan kita dapat mencapai objektif-objektif kita pada masa yang ditetapkan. Tetapi permasalahan urus tadbir ini tidak boleh dicampur adukkan dengan permasalahan ataupun objektif strategik kita. Seperti mana pepatah Melayu mengatakan, kalau kita marahkan nyamuk, janganlah kita bakar kelambu. Jadi apa yang kita salah ataupun perkara-perkara yang kita tidak buat dengan betul ataupun terdapat kekilafan dan sebagainya atau permasalahan daripada segi urus tadbir, kita harus address those things. Kita harus memperbaiki, tetapi kita tidak perlu melupakan atau terus tidak buat sesuatu yang penting daripada segi strategik untuk negara. Tadi saya membincangkan daripada segi strategiknya, tetapi kalau persoalan persepsi masyarakat dan sebagainya, saya pasti ia adalah lebih berat kepada permasalahan urus tadbir. Dan saya rasa Menteri Kanan Pertahanan telah pun menyatakan bahawa kita harus menggunakan platform-platform yang kita ada, memperkukuhkan platform yang kita ada supaya kita dapat memperbaiki semua permasalahan urus tadbir ini. Namun begitu, bagi saya apa yang penting adalah kita dua perkara. Yang pertama, kita memperbaiki daripada segi urus tadbir, kita harus menyelesaikan masalah ini, tetapi pada masa yang sama kita tidak boleh hilang fokus ke mana arahnya tujuan industri pertahanan di Malaysia dan kenapa LCS ni penting untuk negara kita. Maksudnya kita tidak bolehlah kerana urus tadbir itu ada kekilafan, kita terus menidakkan kepada kepentingan projek ini secara keseluruhan. Harizal, mungkin kita juga dapat fahami, kalau kita bercerita pasal industri pertahanan, mungkin masyarakat awam akan berfikir pasal peperangan dan sebagainya. Tambah lagi sekarang dengan Rusia dan juga Ukraine. Tetapi ini adalah kedaulatan negara kita, ada ancamannya berbeza-beza. Bukan sekadar daripada segi aspek ketenteraan saja, tapi keselamatan dan juga kedaulatan perairan itu secara keseluruhannya perlu dilihat daripada sudut yang begitu strategik sekali. Bagaimana Harizal dapat menceritakan kepada kita keperluan melengkapkan aset pertahanan, aset keselamatan kita dengan projek yang seperti ini dan juga bagaimana kita melihat kerangkanya dan juga ancaman-ancaman Malaysia dalam tahun-tahun yang mendatang, khususnya di Laut Cina Selatan dan juga sempadan-sempadan lain, kerana sempadan perairan dan juga sempadan maritim kita cukup luas sekali seperti mana Harizal katakan tadi. Ya, saya rasa itu adalah satu soalan yang sangat baik sebab yang pertama sekali kita perlu nyatakan bahawa kita bukanlah satu negara yang berada di dalam situasi di mana kita harus mempersiapkan diri kita untuk peperangan. Itu adalah tanggapan yang salah. Dan sebenarnya Malaysia adalah satu negara yang sangat committed ke arah zone of peace, freedom and neutrality, di mana kita mengetengahkan inisiatif-inisiatif ataupun platform-platform yang tidak perlu ke arah peperangan. Namun begitu, kita harus faham bahawa antara tanggungjawab terpenting mana-mana negara di dunia ini adalah untuk memperkukuhkan pertahanan negara itu sendiri, bukan sahaja daripada segi peperangan tetapi juga daripada segi ancaman-ancaman yang berbeza.
seperti yang kita sedia maklum ya, perairan kita juga sering diganggu oleh lanun-lanun dan sebagainya, dan kita mempunyai banyak masalah-masalah lain. Bukan sahaja peperangan dengan mana-mana negara, tetapi mempertahankan kedaulatan itu dengan mungkin non-state actors yang berlega-lega di perairan kita dan juga perairan negara jiran ya. Jadi seperti yang saya katakan, LCS ini bukan sahaja kapal yang boleh digunakan untuk tempur. Ya, LCS ini juga adalah sangat efektif bagi tujuan untuk kita memantau perairan kita. Jadi bagi saya, moving forward, antara perkara yang sangat penting bagi Malaysia adalah memastikan bahawa trade ataupun laluan perdagangan itu sendiri, kerana Selat Melaka dan Laut Cina Selatan itu adalah laluan perdagangan yang penting. Bagi saya, kita harus memastikan bahawa kita dapat meningkatkan keselamatan supaya perdagangan tidak terganggu di laluan ini. Kita adalah negara yang sangat trade friendly ya. Dan itulah sejarah Malaysia, Melaya dan juga kalau kita balik kepada Kesultanan Melayu Melaka, kita ini adalah satu ataupun bentuk kerajaan ataupun kuasa dan later menjadi negara yang sangat mementingkan perdagangan ya. Jadi dan kita juga mementingkan keselamatan serantau. Jadi pada hari ini challenge kita bukan sahaja daripada segi peperangan antara negara, tetapi juga ada state and non-state actors ya, bentuk-bentuk pergerakan ataupun kumpulan-kumpulan yang tidak pun sebenarnya mempunyai konsep kenegaraan. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat pentinglah bagi kita, dan kenapa bagi saya maritime adalah satu tempat di mana Malaysia harus meletakkan fokus yang lebih tinggi bergerak ke hadapan. Rizal, bagi kita lihat, walaupun kita mengatakan kita mengekalkan zon aman, melindungi kedaulatan kita dan bukanlah negara yang melengkapkan aset untuk berperang, namun kita tidak perlu ambil mudah untuk melengkapkan aspek pertahanan kita dengan teknologi yang terkini, dengan kelengkapan yang terkini dan juga keupayaan sendiri. Dan itu sangat penting untuk kita fahami kaitannya dengan projek LCS ini. Bagaimana kita melengkapkan kelengkapan kita dengan keupayaan sendiri. Justru bagaimana kita, kalau kita melihat meneruskan projek ini dari aspek membangunkan keupayaan anak tempatan, keupayaan kehebatan kecerdikan tempatan ini, bagaimana kita perlu lihat pentingnya projek ini tidak boleh lagi dilengahkan dan perlu dilihat dengan cara yang lebih serius lagi. Jadi bagi saya, kita harus dalam menjawab persoalan ini ya, kita harus faham bahawa tentu sekali kita harus mempertingkatkan kebolehan kita ya untuk mempunyai kepakaran-kepakaran yang dapat menghasilkan produk-produk yang berguna untuk sebagai defense ya bagi Malaysia. Tetapi pada masa yang sama, kita juga harus sedar bahawa ekonomi dunia ini sangat integrated ya. Tidak ada negara yang boleh hidup bersendirian dan tidak ada negara yang boleh mencipta mana-mana produk ya secara singular ya ataupun bersendirian ya. Tentu sekali kita harus mempunyai link dan kita mempunyai maksudnya partnership dengan banyak negara-negara di dunia. Jadi bagi saya, tujuan yang penting ya daripada segi LCS ini bukan sahaja membina kepakaran supaya kita dapat orang cakap self-sustain ya daripada segi menghasilkan produk-produk untuk keselamatan Malaysia, tetapi juga dengan adanya kepakaran itu sebenarnya kita meningkatkan nilai kita sebagai sebuah negara strategik ataupun strategic partner kepada negara-negara lain di rantau ini dan mungkin pada suatu hari untuk dunia juga. Jadi bagi saya, kita harus mempunyai satu vision yang sangat jelas bahawa Malaysia mampu untuk membina kapasiti supaya kita ini menjadi satu negara yang diperlukan oleh negara-negara lain kerana teknologi kita itu adalah teknologi yang tinggi. Jadi bagi saya ini adalah visi yang lebih jauh, ia tidak terberhenti
untuk kita supply kepada Malaysia sahaja, tetapi lebih kepada bagaimanakah posisi Malaysia di kalangan masyarakat dunia dan masyarakat antarabangsa. Nilai itu sebenarnya terletak pada kebolehan teknologi kita dan kebolehan kita menghasilkan produk-produk yang penting ya untuk kegunaan negara-negara lain juga. Mungkin ada yang sikit skeptikal mendengar pandangan Herizal, tetapi bagaimana kalau kita melihat kepada visi itu adalah sesuatu yang realistik, dan juga apabila kita melihat visi itu secara realistik, kita tidak boleh berhenti setakat di peringkat permulaan. Contohnya kalau kita mengambil kira daripada projek LCS ni pada pandangan Herizal. Ya, yang pertama sekali realitinya is that negara kita keperluan ketenteraan kita tidak begitu tinggi ya. Jadi daripada segi ekonomi contohnya kalau kita mahu membangunkan industri untuk keperluan kita sahaja, that is not a very good economic approach. Jadi maksudnya itu bukanlah satu industri yang boleh berkembang. Kita bukan China, kita bukan United States of America yang berbelanja beratus-ratus bilion ya setiap tahun untuk pertahanan. Oleh kerana itu adalah satu landasan bagi saya untuk kita memikirkan apakah strategi yang lebih baik. Jadi bagi saya kalau kita nak membangunkan industri yang kita memang tentu sekali penting untuk kita, kita harus meletakkan diri kita di dalam international supply chain itu sendiri. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah kita telah pun sebenarnya buat perkara yang sebegini ataupun model yang sebegini di dalam industri-industri lain dan kita berjaya. Contohnya pada hari ini kita merupakan antara pengeluar microchip yang terbesar di dunia. Kita juga merupakan pengeluar ataupun design and produce barangan untuk Boeing punya, contohnya daripada segi penerbangan Boeing punya wings banyak diproduce di Malaysia. Jadi argumen saya adalah kita telah pun berjaya untuk buat dalam banyak industri-industri lain dan saya tak nampak kenapa kita tak boleh buat daripada segi maritime. Walhal kita adalah negara maritime seperti yang kita katakan tadi, dan Herizal, mungkin orang suka melakukan pertanyaan ataupun perbandingan ini, bagaimana Malaysia berbanding dengan negara-negara lain di ASEAN dan juga memahami rantau ini secara keseluruhannya dalam teknologi pertahanan dan juga bagaimana Malaysia tidak boleh ketinggalan dalam aspek itu. Tadi Herizal menyebut secara panjang lebar mengenai bagaimana pentingnya secara strategiknya kita memiliki kepakaran dan juga keupayaan. Tapi bukan perbandingan perlumbaan teknologi perang, tapi bagaimana kita melihat perbandingan kita berbanding dengan negara-negara lain di rantau Asia Tenggara ini? Sebenarnya di rantau Asia Tenggara banyak negara-negara yang besar contohnya yang mampu untuk mempunyai industri pertahanan mereka sendiri telah pun mengorak langkah terutamanya daripada segi acquisition of technology ataupun mengambil ataupun mempunyai to develop ataupun membangunkan teknologi itu sendiri. Negara jiran kita contohnya Indonesia telah bergerak dengan agak pantas daripada bidang ini. Sekali lagi saya nyatakan ini tidak membawa kepada perlumbaan persenjataan di rantau Asia, tetapi sekadar melihat daripada segi bagaimana Indonesia mengorak langkah untuk meletakkan Indonesia itu sebagai sebuah negara yang agak penting dalam supply chain industri pertahanan dunia. Itu adalah sesuatu yang bagi saya agak interesting jadi sebenarnya bagi saya setiap negara mempunyai konteks yang berbeza dan bagi Malaysia ada beberapa perkara yang saya rasa adalah perkara-perkara yang penting untuk kita lihat dan bangunkan terutama sekali daripada segi maritime. Ini adalah peluang kita. Daripada segi pembangunan desain sayap untuk kapal terbang contohnya, kita juga mempunyai kelebihan yang agak tinggi di Malaysia. Jadi kita harus membangunkan itu dan saya pun ada mengikuti bagaimana Ministry of International Trade ada menyatakan bahawa ini adalah satu industri yang mereka akan terus support dan mahu bangunkan lagi. Jadi kita harus melihat kepada beberapa bidang yang strategik dan kita meletakkan kita punya full fokus kepada bidang-bidang ini dan kita tidak boleh buat semua.
Kita tidak boleh membangunkan semua kerana seperti yang saya katakan, kita tidak mempunyai market untuk kesemua peralatan-peralatan seperti ini. Tetapi kita harus fokus, dan bagi saya maritime itu adalah sesuatu yang kita harus fokus untuk to move forward. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamruddin Hussein pada November 2021 mengatakan bahawa projek LCS ini akan setidaknya disiapkan dan juga diterima oleh TLDM menjelang tahun 2025. Apa yang kita perlu pastikan bahawa tiada lagi kelewatan dan juga bagaimana kita dapat elakkan daripada kelewatan itu daripada berlaku? Mungkin peranan yang perlu digembling dan juga dilakukan oleh semua pihak, baik daripada pihak kerajaan dan juga pengantaruh-pengantaruh yang lain. Ya, daripada segi apa yang saya amati sememangnya kerajaan meletakkan beberapa perkara yang penting untuk memastikan tiada lagi kelewatan dan untuk memastikan bahawa kita dapat bergerak ke hadapan daripada segi pembinaan kapal-kapal pesisir ini ya. Yang pertama seperti saya nyatakan daripada segi urus tadbir ya. Jadi kita harus memperkukuhkan urus tadbir itu melalui beberapa langkah yang tertentu ya. Dan saya pasti bahawa Kementerian Pertahanan, Ministry of Finance, Kementerian Kewangan dan juga beberapa kementerian lain yang terbabit ya akan meletakkan fokus yang lebih tinggi untuk memastikan bahawa urus tadbir itu dapat dijalankan dengan lebih baik. Itu bagi saya adalah penting. Yang keduanya, kita harus memastikan bahawa teknologi yang kita mahu untuk bergerak ke hadapan ini kita dapat perolehi dengan cara yang cepat dan dengan cara yang agile, maksudnya dengan cara yang lebih orang cakap berpandangan ke hadapan lah. Teknologi itu tidak sepatutnya mempunyai satu jangka masa yang terhad yang boleh kita gunakan untuk kawasan kita sahaja, tetapi teknologi itu harus mempunyai satu kebolehan di mana ianya boleh berkembang untuk kita lihat bagaimana teknologi ini dapat digunakan untuk produk-produk yang lain juga. Jadi bagi saya perkara-perkara ini kalau kita dapat betul-betul fokus dan kita dapat meletakkan atau menggemblengkan tenaga kita, tentu sekali kita bukan saja dapat menghasilkan produk tetapi kita boleh leapfrog ataupun kita boleh meletakkan Malaysia dalam satu posisi yang lebih baik untuk menjadi pemain yang disegani terutamanya untuk produk-produk maritime di Asia Tenggara. Apa akan jadi sekiranya ianya dihentikan LCS ini? Apa impak secara terus kata kerugian yang dialami oleh Malaysia secara mudahnya untuk kita fahami? Jadi bagi saya yang pertama yang paling penting sekali kita terlepas peluang yang sangat baik bagi saya kerana ini adalah peluang kita untuk menceburkan diri di dalam bidang yang sangat penting dan sangat strategik untuk negara. Jadi bertahun-tahun kita telah pun meletakkan tenaga dan pemikiran kita ke arah ini untuk membina industri ini. Kalau kita berhenti sekarang, kita akan rugi dan kita akan terlepas peluang ini. Tetapi seperti yang saya katakan, kita harus membuat perubahan-perubahan yang penting untuk memastikan ini dapat bergerak ke hadapan. Jadi sebenarnya apabila kalau kita hilang masa itu, benda-benda ni dia tidak mudah ia memakan masa yang lama. Jadi kalau kita nak mulakan inisiatif kita yang baru kita akan hilang 10-15 tahun jadi bagi saya itu akan menyebabkan Malaysia ini terlewat dan mengejar negara-negara lain dan kita mungkin tidak dapat setanding dengan negara-negara ini bergerak ke hadapan. Jadi bagi saya opportunity cost itu sangat tinggi bagi Malaysia. Kita tidak boleh walaupun kita mempunyai beberapa kekangan dan masalah kita tidak boleh berpatah, kita tidak boleh putus asa, kita harus memperbaiki keadaan kita dan kita harus terus bergerak ke hadapan. Terima kasih Herizal kerana berbincang mengenai perkara ini, penting sekali dan juga cukup menarik untuk kita perhatikan bersama-sama. Terima kasih Herizal Hazri merupakan Ketua Eksekutif di ISIS Malaysia. Kita bercerita mengenai begitu pentingnya projek LCS untuk diteruskan. Sekian saja agenda Awani untuk malam ini. Ada pandangan, ada komen anda sendiri? Teruskan bersama kami di platform digital kami astroawani.com dan juga segala platform media sosial kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.